Hari Raya Aidilfitri di Sarawak bukan sekadar perayaan untuk meraihkan kejayaan ujian di bulan Ramadan, tetapi juga simbol penyatuan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan kepercayaan. Yang di-Pertuan Negeri Tuan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri berkata, kemeriahan hari Lebaran di negeri ini sentiasa diraih dengan semangat perpaduan yang tinggi dan rakyat daripada pelbagai latar belakang saling mengunjungi serta mengeratkan hubungan silaturahim. Katanya tradisi rumah terbuka yang diamalkan merupakan cerminan keharmonian masyarakat yang unik, bukan sahaja memperkukuh ikatan kekeluargaan dan persahabatan, tetapi juga menyemai semangat toleransi serta kasih sayang antara kaum. Saya menyeru agar tradisi kunjung-mengunjung dalam masyarakat ini terus dikekalkan sebagai warisan yang menyatukan kita semua. Memanfaatkan kesempatan ini untuk saling bermaafan, mempereratkan persaudaraan dan menyemarakkan semangat perpaduan di negeri ini. Sementara itu, Tun Sri Dr. Wan Junaidi berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan Sarawak atas pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo yang disifatkan amat signifikan. Projek berkenaan bukan sahaja memendekkan masa perjalanan tetapi juga membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat luar bandar. Dengan siapnya projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak yang menelan belanja 16 bilion ringgit Malaysia dan sepanjang 786 kilometer, saya yakin perjalanan rakyat semasa musim perayaan ini akan menjadi lebih selesa dan lancar. Yang di-Pertuan Negeri berkata kejayaan Sarawak dalam meningkatkan pendapatan kepada 14.2 bilion ringgit pada tahun lepas berbanding 13.1 bilion ringgit pada tahun sebelumnya membuktikan negeri ini berada di landasan yang kukuh untuk terus maju. Tun Sri Dr. Wan Junaidi turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng atas usaha gigih dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak melibatkan lebih 880,000 penerima. Melalui program penilaian menyeluruh dan pendekatan bersepadu yang lebih produktif, sosioekonomi di Sarawak dijangka terus bertambah baik seiring pertumbuhan pendapatan negeri dan perkembangan ekonomi semasa. Sarawak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh ekonomi negara, khususnya menerusi industri minyak dan gas yang menyumbang kira-kira 10% dalam keluaran das dalam negara kasar KDNK. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, kerajaan negeri akan memastikan sumber gas asli digunakan sebaiknya untuk memangkin pertumbuhan ekonomi negeri dengan memperkenalkan Pelan Hala 7 Gas Sarawak. Di bawah pelan tersebut, 4 hub gas telah dikenal pasti iaitu di Bintulu, Samalaju, Meri dan Kuching dengan tumpuan kepada aktiviti hiliran serta perkhidmatan bangkering untuk industri perkapalan. Di Tanjung Kidurung Bintulu, aktiviti hiliran sudah pun bermula dengan pembinaan loji metanol pertama milik Sarawak dengan kapasiti pengeluaran 1.8 juta tan metrik setahun. Sebuah lagi loji yang sedang dibangunkan di kawasan sama akan memproses gas asli menjadi amonia sekaligus menghasilkan sumber gas hidrogen untuk diekspor ke luar negara khususnya Jepun. Melalui usaha tersebut, Sarawak bukan sahaja memperkukuh kedudukan sebagai pemain utama dalam industri minyak dan gas tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas kepada rakyat negeri ini. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri. Dalam pada itu, PMI berkata pertumbuhan ekonomi Sarawak dijangka mencapai kadar 5 hingga 6%. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata kejayaan tersebut didorong perancangan teliti Kerajaan Sarawak menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang melandaskan 3 tonggak utama: kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Saya juga amat yakin visi kita untuk menjadikan Sarawak sebuah kuasa ekonomi di negara ini, bahkan di rantau ASEAN, berada pada landasan yang betul.
Dengan pelaburan yang besar dalam aspek infrastruktur, ekonomi digital, inovasi teknologi, ekonomi hijau, pembangunan bakat dan pendidikan, kemuliaan aset besar dan pembangunan aset-aset strategik. Katanya dalam pembangunan infrastruktur, kerajaan melaksana pelbagai projek penting termasuk pembinaan 16 jambatan baharu. 4 daripada jambatan itu telah siap dan dibuka kepada orang ramai. Ini termasuk Jambatan Marudi bernilai RM117 juta, Jambatan Batang Lasa RM600 juta, selain Jambatan Bintulu Jepak dan Jambatan Batang Rajang, Jalan Pasir Sibu, Tanjung Manis. 7 lagi jambatan dijangka siap tahun ini, manakala selebihnya dijadual siap tahun depan. Keseluruhan projek melibatkan pembiayaan kerajaan negeri berjumlah RM5.9 bilion. Ini membuktikan kesungguhan kerajaan dalam meningkatkan jaringan perhubungan serta pengangkutan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jalan utama tambahan sedang giat dibangunkan di Sarawak bagi memudahkan pergerakan antara bandar dan pedalaman serta merancangkan pembangunan luar bandar. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, projek tersebut merangkumi Jalan Pesisir Sarawak dan Jalan Utama kedua. Jalan Pesisir Sarawak sepanjang 896 km akan menghubungkan kota Semarahan hingga ke Miri. Jalan utama kedua sepanjang 225 km pula bermula dari Jambatan Batang Semarahan ke persimpangan Bertingkar Roban sebelum bersambung dengan Lebuh-Raya Pen Borneo. Setakat ini, kemajuan projek Jalan Pesisir Utama mencapai 78% dan dijangka siap pada 2027, manakala Jalan Utama kedua mencapai lebih 30% serta dijangka siap pada 2028. Kedua-dua projek menelan kos sebanyak RM11 bilion, termasuk RM5.9 bilion untuk membina 16 jambatan. Dato' Ahmad Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan menyatakan demikian dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri. Bersempena Lebaran ini, Dato' Ahmad Douglas mengajak rakyat memperkukuh semangat persaudaraan, toleransi dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Isu sensitif seperti ekstremisme agama dan perkauman perlu dijauhi kerana boleh menggugat keharmonian serta perpaduan. Pelbagai program dianjurkan Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen Miri bagi mengukuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian dalam masyarakat. Bersempena Aidilfitri, pihaknya telah bekerjasama dengan Tabung Baitul Mal Miri dan Ketua Masyarakat setempat mengenai pasti individu yang layak diberikan sumbangan. Melalui kerjasama tersebut, 130 golongan asraf telah diberikan sumbangan bagi menceriakan sambutan Aidilfitri mereka. Turut diadakan kutipan sumbangan daripada orang awam oleh Biro Kebajikan dan Anak Yatim Masjid Miri Jalan Merbau yang akan disalurkan kepada golongan memerlukan. Ciu berbangga sikap keprihatinan yang masih menebal dalam kalangan masyarakat dan beliau memberi komitmen untuk terus membela kebajikan rakyat. Sekian berita pagi Sarawak. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.